Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa khabar tuan-puan yang sudi untuk mendengar perkongsian tadabbur surah Al-Kahfi pada babak Musa alaihi salam bertemu dengan hamba yang saleh, yakni Khidir alaihi assalam. Kita semua sedang berada di hari Jumaat, hari yang kita mencari cahaya menuju ke Jumaat seterusnya, menerusi surah Al-Kahfi. Salah satu babak yang akan kita temui di dalam surah Al-Kahfi adalah babak di penghujung surah Al-Kahfi, iaitulah babak Musa belajar dari Khidir. Tidak perlu diulas panjang apakah babak tersebut di dalam Al-Quran, kerana kita semua boleh membaca sendiri nas dan terjemahan kisah berkenaan. Tetapi saya ingin berkongsi bagaimana perspektif atau tadabbur yang boleh diperolehi daripada kisah ini. Pertama sekali, kita mempelajari sesuatu daripada Musa alaihi salam dari aspek komitmen untuk belajar. Musa alaihi salam menyatakan kepada anak muridnya yang dibawa bersama, yang dikatakan Yusha' bin Nun rahimahumullah, bahawasanya aku sedia untuk berjalan walau bertahun-tahun sekalipun, semata-mata untuk mempelajari ilmu yang dikurniakan Allah kepada seorang hamba yang saleh yang belum dikurniakan kepada aku. Ucapan ini diungkapkan Musa bagi menunjukkan iltizamnya menuntut ilmu kepada penuntut ilmu darinya sendiri, yakni Yusha' bin Nun. Seorang guru berkata dia mahu jadi penuntut ilmu, dan ucapan itu diungkapkan kepada seorang anak muda yang sedang belajar menuntut ilmu daripada Musa sendiri. Dan perlu kita faham, komitmen yang dinyatakan oleh Musa alaihi salam ini adalah komitmen yang dinyatakan selepas baginda sudah melalui pelbagai rencam, asam, garam, pahit perjuangan di Mesir dan bersama dengan Bani Israel. Para ulama menyatakan berdasarkan isyarat daripada kedudukan surah Al-Kahfi yang terletak selepas surah Al-Baqarah dan surah-surah sebelumnya surah Al-A'raf, maka dikatakan ungkapan mahu belajar, tidak berhenti belajar, diungkapkan selepas Musa menghampiri detik kewafatan, selepas segala jerih perjuangan dan kepayahan dilalui dari Mesir menghadapi Fir'aun. Dinyatakan di dalam banyaknya surah Al-A'raf, yakni surah-surah sebelum Al-Kahfi, dan jerih payah perjuangan menghadapi karenah Bani Israel sebagaimana diperincikan di dalam surah Al-Baqarah. Jadi kemunculan surah Al-Kahfi selepas surah Al-Baqarah dan surah Al-A'raf maka mengajar kita semua bahawasanya walaupun kita sudah bergelar ustaz, walaupun kita sudah bergelar profesor, walaupun kita sudah mempunyai pengikut yang ramai, kita sudah merasakan ilmu yang kita pelajari semakin tinggi, itu sepatutnya tidak sekali-kali membatalkan azam kita untuk terus menganggap banyak perkara lagi yang kita jahil. Lalu kita perlu terus menerus berguru, belajar dan menganggap ada orang mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada kita. Dan kita juga perlu memahami Musa alaihi salam adalah maha guru Taurat, diturunkan kepadanya kitab Taurat. Namun Allah Subhanahu wa taala mendidik Musa bahawasanya meskipun segalanya sudah lengkap di dalam Taurat, namun masih ada perkara yang perlu difahami daripada Taurat, bukan dengan membacanya, bukan dengan mendengar bacaannya, bukan dengan membelik sendiri tafsirannya, tetapi dengan bermusafir, berguru dan meraih sesuatu daripada guru yang lain. Dan kita semua sedia maklum, Musa alaihi salam adalah seorang yang sudah penat berjalan, bermusafir
untuk mencari pertemuan dua laut tersebut. Ini dinyatakan sendiri oleh Musa kepada muridnya, laqad laqina min safarina hadha nasaba. Nak, kita sudah penat dan letih, bawa mari kepada kita makanan yang kita bawa tersebut. Namun meskipun berada di dalam keadaan terlalu lapar dan dahaga, itu tidak membantutkan keinginan Musa alaihissalam untuk belajar daripada Khidir dalam bentuk, boleh tak saya mengikuti kamu, wahai Khidir, untuk berjalan bermusafir dengan kamu, mempelajari sesuatu daripada kamu. Musa tidak mengungkapkan, boleh tak kamu mengajar saya sekarang apa yang Allah kurniakan kepada kamu. Tetapi ucapan Musa alaihissalam, hal attabi'uka, boleh tak saya nak follow kamu, dan bukan sebaliknya, boleh tak kamu ajar saya sekarang. Ini menunjukkan walaupun Musa alaihissalam adalah tokoh yang paling sabar, dinyatakan sendiri di dalam Al-Quran, seorang Rasul Ulil Azmi yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Walaupun Musa telah diturunkan kitab Taurat dan baginda adalah Maha Guru Taurat, dan walaupun baginda sudah berjalan mungkin ratusan kilometer, namun itu sekali-kali tidak menyebabkan baginda berkata kepada gurunya, saya mahu ilmu daripada kamu sekarang, ataupun permudahkan urusan saya belajar daripada kamu. Bahkan ucapan Musa menunjukkan iltizamnya untuk terus belajar, walaupun ia menambah kesusahannya dengan menambah kilometer musafir bersama Khidir. Ini mengajar kita dalam hal mempelajari tafsir kitab Allah, dalam mempelajari apa makna sebenar kepada kitab Allah. Jangan sekali-kali malas, jangan sekali-kali berkata aku sudah tahu segala-galanya. Yang kedua, tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian, antara yang boleh kita pelajari daripada babak Musa bertemu Khidir adalah Quran sebagai zikr, Quran sebagai peringatan kepada perkara yang kita lupa. Musa alaihissalam terbukti gagal untuk menepati janjinya di ketiga-tiga lokasi yang dihadirkan oleh Khidir kepadanya. Perhatikan ucapan Khidir alaihissalam. Beliau mengulang ucapan yang sama di lokasi yang berbeza. Alam aqul laka innaka lan tastati' ma'iya sabra. Perhatikan ucapan Khidir ini berulang sebanyak 3 kali. Sebelum musafir, selepas checkpoint pertama, selepas checkpoint ketiga, selepas checkpoint yang kedua. Ini mengajar kita apa jua perkara yang berulang di dalam Al-Quran hakikatnya bukanlah pengulangan, sekadar pengulangan lafaz. Namun hakikatnya bagi seorang mukmin, walaupun kelihatan ia adalah ucapan yang berulang, namun ia memberikan makna yang berbeza dan perasaan yang berbeza. Perhatikan ucapan pertama yang diungkapkan oleh Khidir alaihissalam, yang merujuk kepada sebelum musafir bermula. Perhatikan pula selepas Musa melakukan kesilapan dengan tidak bersetuju dengan tindakan Khidir, merosakkan kapal yang ditumpangi oleh mereka. Ucapan yang sama diungkapkan oleh Khidir selepas Musa gagal untuk terus menepati janjinya di checkpoint yang kedua, ketika baginda melihat Khidir membunuh nafs zakiyah, seorang kanak-kanak yang tidak melakukan sebarang dosa di hadapan matanya. Khidir tidak membawa ucapan baru. Khidir mengulang balik ucapan yang sedia ada, iaitulah ucapan dari awal sebelum checkpoint pertama, iaitulah alam aqul lak innaka lan tastati' ma'iya sabra. Jadi ini mengajar kita konsep wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diturunkan kepada Khidir alaihi salam. Kekadang zahirnya nampak pengulangan, tetapi ia sebenarnya suatu perkara yang dilihat oleh para sahabat ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka merasakan impak yang berbeza daripada nas yang sama yang mereka ulang-ulang. Lihat sahaja pengulangan di dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Seseorang yang teliti melakukan tadabbur akan mengatakan,
Setiap ucapan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban menghasilkan impak yang berbeza berdasarkan ayat sebelum fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang kekadang menyentuh mengenai penciptaan manusia, yang kekadang menyentuh mengenai kejadian Allah di langit dan di bumi, yang kekadang ayat sebelumnya menyentuh mengenai kapal di atas lautan, yang kekadang ayat sebelumnya menyentuh mengenai panorama di padang mahsyar, yang ayat sebelumnya kekadang menyentuh mengenai nikmat syurga. Jadi apakah ayat sebelumnya menyebabkan kita memahami ala di dalam ayat fabi ayyi ala dengan definisi yang berbeza, dengan perasaan yang berbeza. Walaupun kita dengar perkara yang sama, kita mendengar lafaz yang sama, lalu kita mengatakan at-tikrar, ini adalah pengulangan, namun hakikatnya ia menghasilkan tafsiran yang berbeza dan perasaan yang berbeza. Maka sebab itu di dalam Al-Quran tidak sedikit ayat-ayat yang menyebut kamu diberikan satu pendengaran tetapi banyak penglihatan dan banyak perasaan. Walladhi ja'ala lakumus sam'a mufrad wal absar jama' wal afidah jama'. Kenapa? Kerana kamu mendengar lafaz yang sama, tetapi ini Al-Quran bukan ucapan manusia. Walaupun lafaz yang sama kamu lihat berulang atau kamu berinteraksi dengan lafaz yang sama pada hari yang selainnya, tetapi hakikatnya kamu akan mendapat tafsiran dan buah pandangan yang berbeza, al-absar, dan kamu akan mendapat perasaan yang berbeza, al-afidah. Inilah hikmah di sebalik Khidir hanya mengulang ucapan yang sama, kerana Al-Quran yakni wahyu adalah bersifat zikir, mengingatkan sahaja apa yang manusia lupa. Kerana sifat manusia, sifat umat adalah sifat Musa alaihissalam. Kita lupa kepada janji kita kepada Khidir, kita lupa kepada janji kita kepada Allah di alam roh. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, mungkin ini dua perspektif yang boleh